kalau kita tidak belajar daripada malapetaka ini, saya rasa setiap krisis itu mempunyai memberi peluang juga. Ya. Istilah Cina untuk krisis, ya, mempunyai sebahagian itu bahaya, tetapi sebahagian itu juga memberi peluang. Namun demikian, tidak boleh dinafikan bahawa kita juga kekurangan dari banyak segi. Dan antara lain, dari segi ekonomi misalnya, langkah-langkah yang diambil ini, kebanyakannya merupakan langkah kebajikan. Dan langkah kebajikan ini amat perlu dalam keadaan boleh katakan darurat semacam ini. Amat perlu. Saya tidak mau memperkecilkan. Tetapi apabila langkah demikian digambarkan seolah-olah dia merupakan satu perangsang, satu asas untuk ekonomi baru, saya rasa itu mengelirukan. Jadi kita harus mempunyai satu perbincangan yang mendalam, yang meluas, ke arah mana kita ekonomi kita nak menuju dalam keadaan demikian. Apakah langkah-langkah, apakah sebabnya misalnya satu gelombang baru sedang berlaku sekarang. Kalau kita tidak belajar daripada pengalaman negeri-negeri yang lain, dan kalau kita tidak belajar dari pengalaman kita sendiri, sudah pasti kita akan mengulanginya. Tidak guna, kita tidak dapat apa sebarang manfaat daripada pengorbanan mereka yang bekerja bertungkus lumus untuk menyelamatkan kita. Jadi kita mempunyai satu tanggungjawab yang besar. Tetapi malangnya, setakat ini belum ada perbahasan yang baik dari segi kesan-kesan wabak, punca-punca wabak, kesan-kesan wabak, cara wabak itu diperluaskan dan sebagainya, dan apakah cara yang lebih baik misalnya untuk menangani kesan-kesannya. Misalnya, ramai anak-anak murid tidak ke sekolah, dan ramai daripada mereka yang miskin misalnya, yang tidak dapat pemakanan yang baik dan sebagainya, tidak dapat apa-apa makanan langsung. Bilangan orang yang makan apa yang dikatakan mi cepat, ya. Saya tak nak namanya lah, nanti orang bawa kes terhadap kita pula. Tapi yang penting di sini kita dapati bahawa kesan buruk terhadap rakyat Malaysia ni dalam jangka panjang itu meluas, dan itu bukan semua tanggungjawab kerajaan. Kita juga dapati bahawa pemimpin-pemimpin rakyat, dan itulah sebabnya saya menghargai usaha seperti usaha Dr. Firdaus dan teman-temannya untuk mendedahkan mitos-mitos yang meluas, terutama sekali zaman sekarang dengan media sosial dan kesan dan pengaruh media sosial yang ada, mitos-mitos yang ada. Misalnya Menteri Kesihatan dulu, ya, menasihatkan rakyat Malaysia minum air suam. Ya. Sudah tentu ada orang yang telah bisik kepada dia, itulah cara, itu sudah tentu sesuatu yang menasihatkan dia demikian, memberi nasihat yang salah. Dan sepatutnya kita tidak mempunyai kaedah yang berasaskan ilmu, berasaskan pengalaman dan sebagainya. Dan kalau kita tidak belajar daripada malapetaka ini, saya rasa setiap krisis itu mempunyai memberi peluang juga. Ya. Istilah Cina untuk krisis, ya, mempunyai sebahagian itu bahaya, tetapi sebahagian itu juga memberi peluang. Dan kita harus lihat apakah peluang-peluang yang telah timbul sekarang. Misalnya, kalaulah sebahagian daripada ekonomi kita yang ekspor itu, kalau ekspor itu tidak dapat diteruskan, kita sepatutnya mencari pengganti lain. Apakah pengganti yang sesuai untuk diberi perangsang dan sebagainya. Kita sepatutnya mempunyai satu perbincangan tentang soal-soal ini. Dan dari segi itu boleh dikatakan bahawa
um, uh, kita tidak dapat sebarang manfaat daripada pengalaman di negeri-negeri lain, perbahasan misalnya di negeri-negeri jiran seperti negeri Thai ataupun negeri Vietnam dan sebagainya. Mereka sudah dapat beberapa iktibar daripada malapetaka ini yang harus kita sedari dan mencari kesimpulan yang mungkin sesuai bagi dalam keadaan kita sekarang ini. Saya tidak mengatakan bahawa mereka mempunyai segala penyelesaian untuk masalah yang kita menghadapi. Tetapi kalau kita tidak mempunyai sikap yang terbuka untuk belajar daripada luar, untuk sedar bahawa dalam kes wabak COVID ini, apa yang telah dilakukan di Barat misalnya, dan kita terlalu terpengaruh dengan Barat, itu sebenarnya satu masalah yang besar. Tetapi jangan pula kita harapkan mitos-mitos baru, ya. Kononnya atas perubatan alternatif lah, dan kadang-kala dikatakan berkait dengan agama, kepercayaan agama dan sebagainya. Kita harus mempunyai satu pendekatan yang berasaskan ilmiah dan pengalaman dan cukup pragmatis dalam hal ini.